Okay. So, untuk ini ya, ketaksamaan kualitatif sebenarnya dia merupakan satu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kamu. Jarang ada soalan keluar dalam exam minta kamu selesaikan ketaksamaan macam ini. Ni jarang. Kalau ada pun sekali-sekala lah dia akan keluar jenis ini. Di mana dia belum dalam bentuk am. Awak kena kembang macam semalam apa yang awak buat lah. Awak kena kembang dapat bentuk am baru buat. Dan soalan biasanya tidak akan keluarkan istilah ini pun, ketaksamaan kualitatif. Tak ada orang highlight kepada kamu, ini ialah ketaksamaan kualitatif. So, kamu sendiri kena alert kepada dia lah. Asalkan awak jumpa yang tepang itu ialah dalam keadaan AS kuasa 2 tambah BS tambah C. Kemudian belakang ini bukan sama dengan kosong. Sama ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, awak sudah tahu, okey, ini waktunya saya kena buat ketaksamaan kualitatif. Ini waktunya saya kena buat ketaksamaan kualitatif. Dan kalau ini soalan ialah ketaksamaan kualitatif, biasanya awak akan nampak soalan bunyi macam ini. Cari julat nilai. Cari julat nilai. Kalau ini cari julat nilai S. Okay? Kalau Y, dia akan kata cari julat nilai Y. Cikgu tak mungkin tanya awak cari nilai X. Sebab contohnya untuk soalan 2 ini, semalam awak buat, awak dapat jawapan S lebih kecil sama dengan negatif 1, S lebih besar sama dengan 3. So, cikgu tak mungkin tanya julat, apakah nilai S? Sebab nilai S ada banyak. Dia boleh negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, kalau sebelah sini dia boleh 4, 5, 6, itu baru integer. Belum kira lagi, contohnya 4.2, 4.3. Belum lagi kira 4/1/2. So ada banyak kemungkinan. Soalan tak mungkin tanya apakah nilai. Dia hanya akan tanya apakah julat nilai S. Ataupun dia kalau nak tanya nilai, dia akan kata nilai, tapi soalan ini tak boleh tanya lah. Mungkin dia akan tanya nombor integer positif yang minimum. Tiba-tiba ditanya kamu, dia tak tanya apakah julat nilai S. Dia tanya apakah nilai minimum bagi X jika S ialah integer positif. Siapa tahu jawapan dia? Ini uji kefahaman saja. 3. Oh ya, 3. Sebab sini ada sama dengan. So, jawapan kamu ialah 3. So, antara S yang banyak-banyak ini, dia nak mesti merupakan integer positif. So, bahagian ini kita buanglah, tinggal bahagian ini. Dan dia nak nilai minimum. So, nilai yang paling kecil ialah 3. Soalan ini cikgu tak mungkin tanya nilai maksimum. Boleh dia kalau nak tanya soalan ini. Tapi kalau pattern biasa, dia memang akan tanyalah apakah julat nilai S, apakah julat nilai Y, apakah julat nilai K. Contoh-contoh macam ini. Contoh-contoh macam ini. Dan tidak bermaknanya kalau cikgu kata apakah julat nilai Y, dia mesti bentuk macam yang kualitatif punya, sama ada ini ataupun ini. Tak, kalau awak dapat benda macam ini pun panggil sebagai julat nilai. Julat nilai maksudnya dia bukan terdiri daripada satu nombor saja, dia ada banyak kemungkinan. Bila awak tulis S lebih besar daripada 3, maksudnya S awak boleh 4, 5, 6, 7, 8, 9 ataupun 3.1, 3.2, 3.3, banyak nilai asalkan lebih besar daripada 3. So yang ini kita panggil sebagai julat nilai S. Bukan hanya kualitatif saja, ketaksamaan kualitatif saja akan dapat julat nilai. Kadang-kadang kalau kamu buat macam soalan ini, cikgu sengaja soalan 9 tu, awak buat-buat sebab ada orang tanya cikgu, tak, ini boleh ke? Saya tak dapat julat. Oh, dapat julat. Hanya yang awak buat itu kalau tidak melibatkan kualitatif, tak payah buat kualitatif. Macam soalan 9 ni yang kamu buat, kamu dapat jawapan K lebih besar daripada 3. Sebab tak jumpa kualitatif. Tak jumpa lah. Tak jumpa lah. Macam kita bila nak selesaikan satu persamaan. Kalau dapat persamaan biasa, buat macam biasa. Kalau nampak persamaan kualitatif, baru nak buat apa-apa yang kita belajar dalam tajuk ini. Dan benda ini ialah kemahiran asas. Kita akan jumpa benda ini dalam banyak tajuk. Tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba keluar saja. Nampak saja kualitatif. Kalau sama dengan kosong, ingat balik. Pemfaktoran, rumus kualitatif. Kalau nampak ketaksamaan kualitatif, apa yang kita belajar semalam? Apa yang kita belajar
semalam. Okey. So ada orang tanya saya satu soalan. Okey. Soalan untuk ini Okey. Soalan ini sebenarnya ada bezanya. Okey, cikgu ambil kejap. Cikgu nak bagi kamu tengok bezanya Bunyi akan lebih kurang sama macam ini. Bunyi lebih kurang sama macam ini, tapi cara buat jauh berbeza Jenis pertama, cikgu akan diberi Fs sama dengan okey, dia kena cikgu semalam belum betul kah? Oh ya, cikgu lupa edit. Okey, tak simpan semalam. Ini lebih ini cikgu terbalik kelas senyum masang terbalik. Senyum masang terbalik Okey, jika Fs sama dengan 2x kuasa 2 tambah Px tolak 5 sentiasa di sebelah atas graf. Cari julat nilai. Dapat jawapan ke? Pak cikgu letak P di sini lebih selamat sikit. Ini cikgu letak nombor. Cari julat nilai P. Ada dua jenis sejenis macam ini. Sejenis lagi diberi Fs sama dengan bunyi macam mana? 2x kuasa 2 tambah 4x apa nombor yang sesuai kita kita fikirkan apa nombor yang sesuai. Tambah x tolak 10 sentiasa di sebelah atas graf. Cari julat nilai x. Okey, nampak lebih kurang sama kan? Okey, nampak lebih kurang sama. Ayatnya memang satu fungsi di mana dia sentiasa di sebelah atas graf. Sentiasa di sebelah atas graf. Tapi sebenarnya bila kita buat ada bezanya. Yang kita akan buat apa yang kita belajar semalam yang kata, okey, cikgu sentiasa di atas graf. Maka inilah bentuk dia. Okey? Inilah bentuk dia. So, saya dapat kesimpulan. Dia tiada pintasan S. So, bila tiada pintasan S, cikgu buat P kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Itu yang ada di atas jadual ini. Cikgu kata bila soalan kata sentiasa di sebelah atas graf, P kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. So, kita pun masukkan nilai. Kita masukkan nilai. B kita 4, A kita 2, C kita negatif 5P. Okey, cikgu minta seorang tolong selesaikan. Izzat, tolong selesaikan. Nampak ke? Besar sikit. Okey, tolong selesaikan. 4 kuasa 2, 16. 16. Tolak 8. Kurungan negatif 5P. Kecil kosong. Okey. Itu 16
tambah 40P kecil kosong. Okey. Sambung. Ni nak apa ni cikgu? Nak cari jumlah nilai P? Oh, betul 16 tu pindah ke kanan jadi tolak 16. Tolak 16. Sini 40P. Besar, lebih besar. Kenapa lebih besar? Ubah tanda. Ini dengan ini apa tindakan awak lakukan? Ha? Kamu ingat tak waktu cikgu ajar benda ini ada 4 keadaan saja kita akan ubah tanda ketaksamaan. Oh, tambah tolak tak payah Tanpa tolak tak payah. Apa empat keadaan tu? Ingat lagi tak? Ubah tanda. Ubah tanda kalau mungkin di sini awak kata ubah tanda, tapi sebenarnya awak ubah tanda untuk 16 saja tanpa 40P you tak ubah. Oh. Lagipun awak bukan setakat ubah tanda, kedudukan pun ubah. So tak boleh. Yang cikgu masuk ubah tanda kalau awak tulis ini. Negatif 16 tolak 40P, kosong masih kosong. Ini ubah tanda. Boleh, tapi sekarang bukan kes ini. Okay, so satu ialah ubah semua tanda. Apa lagi? Itu apa ni? Bahagi negatif. Okay, bagi negatif, betul. Apa lagi? Lepas tu Apa lagi? Ubah semua tanda, bagi nombor negatif. Dua lagi. Okay, siapa boleh tolong Izzat? Apa lagi dua? Darab nombor negatif. Darab nombor negatif. Okay, satu lagi. Tukar sama tukar. Tukar suka sama suka. So sekarang kalau setakat 16 pindah ke sebelah kanan, tanpa 16 jadi negatif 16, kita tak payah ubah. Siapa punya mic ada itu echo yang kuat, sakit telinga cikgu. Okay, so simbol ini tak ubah. Simbol ini tak ubah. Okay, sambung. Lepas tu negatif 16 bahagi 40. Okay. Simbol ubah tak? Simbol tak. Tak ubah sebab kerja kita ialah bagi 40. So kalau kamu tengok soalan ni, cikgu hari ini kenapa tak buat kuadratif? Tak buat macam apa yang cikgu ajar semalam. Kenapa? Tak ada ketaksamaan kuadratif? Kalau tak ada tak payahlah, ada baru buat. Bukan, itu yang cikgu kata ada ke tak ada sebenarnya awak buat sampai separuh jalan baru tahu ada ke tak ada. Macam soalan ni tak ada lah. Tak ada tak payah buat lah, kita selesai macam biasa. Ada baru kita buat kerja itu. Okay? So, di sini awak tengok soalan ini Pungi kata fungsi itu sentiasa di atas graf, kita akan tulis B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Sekarang kamu tengok soalan ini. Okay. Cikgu bagi fungsi ini, cikgu kata dia sentiasa di sebelah atas pasi. Boleh ke cikgu lukis macam ini? Adakah ini ayat ini masuk macam ini? Cuba awak masukkan, sebab ini yang kualitatif yang lengkap kan? Cuba awak masukkan A awak 2, B awak 1, C awak negatif 10. Fungsi ini sebenarnya ada kualitatif, ada pindasan X ke tak ada? Ain tolong tekan kejap, tengok awak sudah biasa tekan tak? A ialah 2, B ialah 1, C ialah negatif 10. Dia ada pindasan S ke tak ada? Nurul Ain? Ya. Tolong. Tekan ini, sebab cikgu nak tahu dia ada pindasan S ke ataupun tidak. Oh. Okey. Dapat 2 dengan negatif 5/2. 2 dan Negatif 5/2. 5/2. So kalau soalan ini, cikgu tak mungkin lukis macam ini. Tak wujud keadaan macam ini. Sebab graf ini, dia mesti dalam keadaan macam ini. So sini ialah negatif 5/2. Sini ialah 2. Dan soalan kata, dia sentiasa di sebelah atas graf. Maksudnya, Fs ini sentiasa di sebelah atas graf. Maksudnya dia rujuk kepada tempat ini. Ataupun senang cakap, cikgu akan tulis dia sebagai
2S kuasa 2 tambah S tolak 10 sentiasa di atas graf, maksudnya lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong. Dan inilah bentuk lakaran graf dia. Lepas tu jawapan kamu, Nurul Ain macam mana tulis jawapan kamu kalau kawasan berloret macam ini? Nurul Ain, macam mana tulis jawapan kamu kalau kawasan berloret awak macam ini? Nurul Ain, hilang lah. Halo. X. X kurang negatif 5/2, koma. X lebih besar 2. Okey. Kita balik kepada ini ya, jenis 1 dan 2. Memang kelirukan. Nampak dua soalan bunyi lebih kurang sama kan? Tapi satu kita gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC, satu kita tak pakai. Satu tak pakai. Kamu tahu macam mana nak bezakan bila nak pakai, bila tak nak pakai? Siapa tahu macam mana bezakan? Ilya boleh? Awak yang tanya soalan ini kepada saya kan? Tahu macam mana nak bezakan? Kalau ada satu unknown yang kita tahu, Ya. kita guna yang B2 tu. Ya, okey. Sebab kalau kamu tengok dua soalan ini, bunyi dia nampak lebih kurang sama. Tapi kalau kamu tengok persamaan dia, persamaan yang cikgu bagi untuk jenis pertama ini ialah persamaan yang tak lengkap, fungsi kuadratif yang tak lengkap. Dalam itu ada pemalai yang tidak diketahui nilai dia. So saya nak lakar memang tak boleh lakar. Saya tak boleh lakar. Okey. Kalau yang ini sebenarnya cikgu bagi fungsi kuadratif yang lengkap. Nilai A tahu, nilai B tahu, nilai C tahu. Di mana kita memang mampu pun lakar graf perkenaan. Kita boleh lakar graf perkenaan. Tapi kalau jenis pertama, sebab C itu ialah negatif 5P, macam mana saya nak lakar? Saya tak tahu pindasan Y saya berapa. Saya tak tahu pindasan X saya berapa. Saya tahu satu saja, bentuk senyum. Nak cari titik maksimum, minimum pun tak boleh sebab nilai C itu tak lengkap. Okay. So kalau jenis ini kita tidak mungkin lakarkan graf, maka kita direct baca saja. Kalau dia kata sentiasa di atas graf, cikgu akan lukis gambar raja macam ini. So bila lukis gambar raja macam ini, kita pegang itulah dia tak ada pindasan S, lepas tu kita gunakan sifat B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay. Itu satu cara awak bezakan Bila saya nak gunakan P kuasa 2 tolak 4 AC, bila saya tak payah. Dia cakap sentiasa di atas graf, saya buat saja. Satu lagi tempat awak boleh nampak apa yang ditanya oleh saya. Kalau jenis pertama ini, cikgu bukan tanya apakah julat nilai X. Cikgu tanya apakah julat nilai P. Cikgu tanya apakah julat nilai P. So kalau nanti awak buat di sini, katakan tadi awak buat di sini, okey, nanti cikgu bagi satu contoh yang kuadratif punya. Okey, kalau awak buat di sini, awak dapat satu ketaksamaan kuadratif, awak akan lukis benda ini. Kamu kata, cikgu kenapa tadi macam ini, sekarang sudah macam ini? Lain. Tadi ini untuk pasi X, yang ini untuk pasi P. Sebenarnya kita sudah pergi tempat lain. So, kalau kita buat ini, nanti kita dapatlah jawapan jenis ini. Itu untuk P, bukan untuk X. Okay. So, untuk bezakan bila nak gunakan P kuasa 2 tolak 4 AC, ada dua cara kamu tengok. Untuk jenis ini sentiasa di atas graf, sentiasa di bawah graf. Satu, awak tengok fungsi itu. Kalau fungsi itu ialah fungsi yang tak lengkap, maksudnya antara A, B, C, ada pemala yang tidak diketahui nilai, di mana kita memang tak boleh lakar graf punya, maka dia ialah soalan melibatkan P kuasa 2 tolak 4 AC. Dan memang awak akan nampak, di belakang itu cikgu tak akan tanya apakah julat nilai X. Apa yang ditanya oleh saya ialah apakah julat nilai P. Apakah julat nilai P. Cikgu tak boleh tanya apa julat nilai S. Dia sentiasa positif. So maksudnya apakah julat nilai S? Semua nilai S boleh. So cikgu tak mungkin tanya soalan ini. Kalau jenis yang kedua punya, awak tengok, awak boleh lakar graf tersebut. Maksudnya nilai ABC lengkap. Nilai ABC lengkap.
Dan yang ditanya oleh saya memang apakah julat nilai X? Sebab tak ada pemalas lain di sini. Okey ya. Cikgu bagi satu contoh lagi, tengok awak boleh bezakan tak kejap. Okay. Yang ini okey. Ini cikgu ambil contoh di sebelah atas ya. Sekarang cikgu ambil contoh ini ya, yang di sebelah bawah punya. Ya. Kamu cuba bezakan dia. Jenis ini ya. Okay, soalan saya pun ada dua. Cikgu tengok kamu boleh bezakan tak? Mana satu ialah jenis mana satu jenis ialah kena gunakan P kuasa 2 tolak P kuasa 2 tolak 4 AC, yang mana satu tak perlu kan? Okey, soalan saya. Okey, tak tahu jenis berapa. Okey. Diberi okey, Fs sama dengan negatif. Kejap, cikgu letak satu nombor. Negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah 15 sentiasa di bawah graf. Sentiasa di bawah graf. Cari julat nilai X. Okey, satu lagi. Sentiasa di bawah graf. Cari julat nilai M. Okey. Bukan jenis 2. Question mark juga. Question mark juga. Farisa, yang mana satu akan gunakan P kuasa 2 tolak 4 AC? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Okey, yang bawah. Alasannya inilah ya. Awak tengok fungsi yang cikgu bagi ini tak lengkap. Dan cikgu bukan tanya apakah nilai X. Cikgu tanya nilai X. Okey. So inilah jenis pertama. Inilah jenis kedua. Boleh? Nah, itu cara kamu bezakan ya. So. Okey. Farisa kita buat, Farisa kan tadi saya bagi, okay. Kita buat jenis satu ni So, kamu kena faham. Okay. So, kita akan gunakan ini Gunakan ini. So, dari sini kita tahu dia ada pindasan S. Dalam exam awak boleh tak payah tulis sini, terus tulis kesimpulan saja, iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Terus tulis saja. Tapi cikgu tulis ini supaya lain kali bila awak tengok balik contoh ini, awak tahu mana tanya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okey, sambung buat. Okey, boleh kan? Terima kasih. Boleh kan? Okey, tak apalah. Cikgu tukar orang lah. Okey, adik di tepi siapa ni?
Adam? Adam? Okey, masukkan. Adam, boleh? Adam? Ya, cikgu. Adam? Ya. Okey, masukkan. Apakah B awak? Negatif M. A? Negatif 1. C? Negatif 4. Okey, selesaikan. Negatif M kuasa 2. Negatif M kuasa 2 ialah berapa? Negatif M kurungan kuasa 2 ialah berapa? M kuasa 2. M kuasa 2. Negatif sudah tak ada sebab negatif kali negatif jadi positif Okey, belakang. Tambah 16. Ya ke? Kira semula? Tolak 16. Okey, tolak 16. Sambung. M kuasa 2 lebih kecil daripada 16. Sambung. M lebih kecil daripada punca kuasa 16. Sambung. Sambung. M lebih kecil daripada 4. Kejap. Hello. Sorry you call me after 1 hour can or not? I got class. Okay Okay. Sebenarnya benda ini salah sebab apa? Apakah ini, Adam? Ini ialah ketaksamaan kuadratif. Itu bahayanya soalan ketaksamaan kuadratif. Dia tak cakap dengan kita. Awak sendiri kena alert kepada dia. Kalau kamu tengok soalan ini ialah ketaksamaan kuadratif. Awak tak perasan. Bila awak tak perasan, apa yang awak buat seterusnya semua akan salah. Okey, cikgu kekalkan jawapan awak, nanti cikgu beritahu kamu. Kenapa cikgu kata dia salah? Kenapa cikgu kata dia salah? Okey, sepatutnya, ada yang kita buat teknik ketaksamaan kuadratif. So, bila awak dapat ini, apa awak kena buat? Kalau awak sudah tahu dia ialah ketaksamaan kuadratif, apa yang kita kena buat? Langkah pertama, pastikan A kita positif. Adakah A kita sudah positif? Dah. Sudah, maksudnya tak payah buat lah. Okey, langkah 2. So, kita sediakan gambar raja ini sebab positif mesti senyum. Okey, so cuba cari apakah punca kamu. Kalkulator. A awak berapa? 1. 1. B awak? Kosong ke cikgu? Ya, C awak? Negatif 16. Okey. So, apakah punca kamu? 4 dengan negatif 4. So, cikgu tulis sini. Negatif 4. 4. 4. Kamu nampak tak? Sebab awak tak perasan benda ini ialah kuadratif, jawapan awak sudah hilang 1. Bahagian negatif sudah tak ada. Okey? Okey. So, kalau lepek kecil, cikgu lorek atas ke cikgu lorek bawah? Ada? Lorek bawah. Okey, cikgu lorek macam ini. So, cara saya tulis jawapan, Negatif 4 lebih kecil daripada X. X lebih kecil daripada sekarang bukan X tapi M. M. M lebih kecil daripada 4. Ini jawapan yang betul. Awak cuba tengok jawapan tadi. Awak hilang sekerat tau. Sekerat hilang. Okey, kalau ikut jawapan awak tadi, asalkan M lebih kecil daripada 4, semua okey. Tapi jawapan sebenar, M bukan asalkan kecil daripada 4. M mesti di antara negatif 4 sampai 4. Cikgu bagi kamu tengok Cuba tengok nombor negatif 5. Okey. Negatif 5 memenuhi syarat ini tak? M lebih kecil daripada 4.
Adakah negatif 5 lebih kecil daripada 4? Adam? Ya. Ya. Okey. Cuba tengok ini. Adakah negatif 5 di antara negatif 4 sampai 4? Tak. Tak. Okey, sekarang kamu cuba masukkan negatif 5 di kawasan ini. Cek jawapan untuk ini. Apa nilai awak dapat? Negatif 5 kuasa 2 tolak 16. Apa awak dapat? 9 lebih kurang 2 kosong. Positif ke negatif? Positif. Positif 9 kan? Tapi ini cakap apa? Dia lebih kecil daripada kosong. Awak dapat 9. Mana ada lebih kecil daripada kosong? So, nampak tak? Jawapan ini adalah salah. Jawapan ini tidak lengkap. Dia hanya beritahu orang kurang daripada 4, tapi dia tidak beritahu orang kena berhenti di mana. Sebenarnya dia kena mula daripada negatif 4 sampai 4. Lebih kecil daripada negatif 4 tak boleh. Itu kelemahannya kalau kamu tak perasan benda ini ialah kuadratif dan awak buat macam biasa. Macam elok saja cikgu. Okay. Macam elok aja kan. Buat aja. Tapi sebenarnya jawapan awak tak betul. Cikgu sudah buktikan. Contohnya ikut awak negatif 5 boleh. Tapi kalau kita pakai teknik kuadratif kita nampak negatif 5 sebenarnya tak boleh. So sama macam soalan persamaan kuadratif. Soalan persamaan kuadratif, kalau kamu tak nampak dia ialah persamaan kuadratif, awak tekan kalkulator, shift calculate. Kalkulator memang bagi jawapan, tapi jawapan tak lengkap. Jawapan bagi awak satu saja, satu lagi sudah hilang. Sama juga ketaksamaan kuadratif. Kalau awak pakai teknik biasa, awak rasa okey saja cikgu, sebenarnya jawapan awak nanti tidak lengkap. Ada benda sudah hilang. Yang masalahnya dalam exam, bila keadaan ini berlaku, cikgu bukan kata, jawapan ada separuh, so bagi separuh markah kepada awak. Dia terus dilayang sebagai kaedah salah. Awak tak nampak ini ialah kuadratif. Sepatutnya selesaikan dengan teknik kuadratif. Tak nampak. Terus 0 mark untuk kaedah, 0 mark untuk jawapan untuk bahagian inilah. Untuk bahagian merah inilah. Bahagian atas tu boleh dapat markah lagi. Tapi bahagian bawah tak dapat markah sebab tidak erti selesaikan dia. Boleh? So kalau tengok soalan ini, soalan ini cikgu kita buat ketaksamaan kuadratif. Tapi tadi punya tak. Sebenarnya tidak dikawal oleh awak. Berkandung kepada lepas awak masukkan nilai ABC, kalau awak dapat kuadratif, buatlah. Kalau macam tadi punya, tak nak jalan sudah. Berat. Macam ayah. Kejap. Macam tadi punya, kita tak buat ada kita tak buat kuadratif kan? Sebab apa? Kita tak dapat kuadratif. Tak dapat, tak payahlah. Kalau dapat, buat. Dapat buat. So, bila akan keluar ini, bila tak keluar ini sebenarnya tidak dikawal oleh awak, bergantung kepada selepas awak masukkan nilai ABC dan awak ringkaskan, kalau awak tidak nampak kuadratif di sini, maka tak payahlah buat apa yang kita belajar semalam lah. Tapi kalau awak masukkan macam contoh yang Adam buat itu, awak nampak kuadratif, pakailah apa yang kita belajar semalam. Kalau tidak pakai, apa yang berlaku ialah jawapan awak tak lengkap. Tapi masalahnya ialah bila jawapan ini tak lengkap, bukan maksudnya kita dapat separuh markah. Dia diangkat sebagai awak memang salah. Awak memang salah. Salah kaedah dan salah jawapan dia. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada jenis kedua. So, jenis kedua, maksudnya kita hanya sebenarnya lakar graf sajalah. Kita lakar graf saja. Dan untuk lakar graf ini sebenarnya kita hanya pentingkan pindasan S dan bentuk aja. Tak payah buat banyak. So kalau kamu tengok yang cikgu ada sini, bentuk dia ialah bentuk masam. Bentuk dia ialah bentuk masam. Shiking? Ya. Apakah pindasan X dia? Tolong tekan kalkulator kejap. Negatif 1. Okey, ya, sudah.
Oh, A negatif 1. Okey, A negatif 1. Jawapan dia negatif 5, 3. Negatif 5 dan 3. Okey, negatif 5 dan 3. Okey. So, terpulang kepada kamu kamu boleh jawab macam ini, lepas tu buat soal seterusnya. Tapi kalau kamu tak biasa, sebab kita lebih biasa buat graf senyum kan. So, apa yang awak buat, awak tukar dulu. Negatif S kuasa 2 tolak 2S tambah 15. Kalau dia sentiasa di bawah graf, maksudnya dia lebih kecil daripada kosong. Sentiasa di bawah graf. Maksudnya koordinat Y dia sentiasa negatif. So, lebih kecil daripada kosong. Lepas tu awak pergi ubahkan, kita buat langkah pertama, A mesti positif, X kuasa 2 tambah 2S tolak 15 lebih besar daripada kosong. Maka awak boleh ubah dia jadi graf senyum. Tolong checking kejap, adakah punca dia masih negatif 5 dan 3? 3 negatif 5. Sama lah 3 negatif 5 bila kita isi, kita kena isi negatif 5 dulu baru isi 3. Okay, so kita lebih biasa buat ialah sebelah kanan punya. So cikgu terang sebelah kanan dulu, nanti baru pergi sebelah kiri kalau siapa nak cuba sebelah kiri punya So, okay, langkah 2 sudah settle. Langkah 3, kita nak lorek atas ke lorek bawah untuk graf ini? Lorek atas. Sebab kita akan tengok simbol ini, kita akan lorek atas. So, cara tulis jawapan, X kurang negatif 5. X lebih besar 3. okay, itu jawapan dia. Okay, tapi kalau siapa tak nak terbalikkan graf, nak kekalkan dengan graf masang ini sebenarnya pun boleh. Dia kata dia sentiasa di bawah graf. Maksudnya minat dia ialah kawasan ini. So kawasan ini, apa yang awak tahu tentang dia punya S? S dia kurang daripada negatif 5. S dia lebih besar daripada 3. Kalau kamu tengok dua jawapan ini adalah serupa. Dua jawapan ini adalah serupa. Tapi gambar raja dia lain. Kesimpulan sama. So kalau siapa tak berapa faham bahagian basam punya graf, apa yang awak buat, awak positifkan dia lah. Positifkan dia. Boleh So ada masa kamu kaji balik ini jenis 1, jenis 2. Dia punya soalan memang mirip. Memang mirip. Nampak macam serupa. Tapi cara sebenarnya ada caranya kita nak bezakan. Iaitu fungsi yang dia bagi itu lengkap ke tak lengkap. Lepas tu apa yang dia minta kita cari? Cari julat nilai X ke cari julat nilai pemalar perkenaan? Untuk membezakan dia. Okay? So, Ilya, saya sudah jawab soalan awak tak? Dah cikgu. Sudah. Okay. Okay, so itu untuk apa yang cikgu nak terangkan untuk latihan 5 semalam lah. Sebenarnya masa tak cukup. Semalam sebenarnya nak terang habis. Masa tak cukup itu cikgu tak terangkan. Okay, so sekarang kita pergi kepada latihan 6. Okay, cikgu panggil dia sebagai soalan kebat dia. Di mana bentuk soalan ini, kalau awak sekali tengok, kalau pertama kali kita tengok soalan ini, kita sebenarnya tak tahu pun dia ialah tajuk apa. Ini soalan yang akan banyak keluar dalam exam lain kali. Itu yang kenapa orang kata matematik makin lama makin susah. Sebab soalan-soalan ini kadang-kadang kita tak nampak pun dia punya keyword dia. Dan dia banyak menggunakan pengetahuan am kita. Dia banyak gunakan pengetahuan am kita. So, latihan 6 ini cikgu akan pimpin kamu buat supaya awak lebih jelas kepada dia, dan jangan susah hati kalau awak rasa dia terlalu susah sebab ini kali pertama cikgu nak cuba dedahkan soalan kebat kepada awak. Kalau kamu tengok tajuk pertama cikgu tak buat lagi. Tajuk 2 cikgu akan bagi. Lepas ni setiap tajuk selalu cikgu akan letak latihan terakhir itu ialah soalan-soalan jenis ini. Supaya awak lama-lama biasa dengan dia. Mula-mula memang rasa dia susah sikit Okey, kita cari seorang teman saya. Intan? Intan? Baca soalan 1 ini. Apa rumus yang terfikir dalam otak awak? Rumus panjang darat lebar. Panjang darat lebar maksudnya luas permukaan.
Tapi ini benda 3 dimensi. Oh, sekejap. Cuba baca ayat dia. Dalam ayat dia ada tips di situ. Raja menunjukkan sebuah kotak berbentuk kubik diberi bawah isi pad. Ya. So di sini sebenarnya dia ada keyword di sini isi padu. Dia cakap kotak. Tapi kita tengok gambar raja ini sebenarnya ini ialah isi padu apa? Apa bentuk ini? Kubik. Keyboard So sebenarnya yang kita akan gunakan ialah isi padu keyboard. Apa isi padu keyboard? Ingat kan rumus panjang, Darab. darab, Lebar. lebar, Darab. darab, Tinggi. tinggi. So nanti awak cuba buat. Panjang tahu tak? 2x tambah 1. Okey. Biasanya bila kita masuk dalam rumus unit jangan tulis dalam. Nanti awak pening Unit tak tulis. Tulis 2s tambah 1 cukup Lebar. X. Jangan tulis cm dalam tu. Nanti awak akan pening tengok kalau banyak sangat. Tinggi 4. 4. Okey, lepas tu isi padu 92. 92. Boleh? So awak masuk. Nanti awak akan nampak. Awak dapat satu kuadratif. Buat sendiri Okey. Kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2. Siapa nak cuba? Siapa tak ada markah kamu. Okey, ini ada markah kamu. Ini kelas lain. Dah saya tak ada exam pun kan. Mana ada markah. Amira Nashwa? Ya, cikgu. Okey, ada apa idea? Rumus trapezium. Rumus trapezium apa? Luas permukaan. 1/2 darab panjang darab A tambah B darab tinggi. Okey. A awak di mana? Yang selari tu, yang X tambah 2 dengan Okey, 2X tambah 3. Okey. C awak di mana? 2X. Kot. Dia kena, dia punya tinggi mesti bersudut dekat dengan awak punya sisi selari. Oh, okey. X tambah 3. S tambah 3. Lepas tu? Kalau awak bayangkan awak masuk benda ini, masuk benda ini, awak mungkin dapat nilai X tak? Tak. Tak, awak dapat satu ungkapan saja. Boleh? So memang bila awak tengok trapezium, ramai orang akan fikir ras permukaan trapezium. Kita bergantung kepada soalan. Kalau soalan ini macam soalan tadi, dia bagi kita ras trapezium, maka idea awak boleh pakai. Tapi sekarang soalan ini tak sesuai. Kenapa? Lepas kita masukkan ras trapezium, kita tak tahu dia sama dengan apa. Kalau saya tak tahu dia sama dengan apa, saya tak mungkin boleh selesaikan. Boleh So, itu sebenarnya kenapa cikgu tolak idea ini. Okey, ada idea lain? Cikgu tolong sikit. Okey, siapa dapat idea? Siapa dapat, saya bercakap. Awak bagi sikit tips baru tadi siapa? Baru Intan baru Intan. Bukan, Amira Naswa sambung. Siapa tolong bagi tips sikit? Sebab kita mesti dapat satu persamaan. Tadi apa yang kita berjaya dapat ungkapan saja, ungkapan tak boleh. Mesti sampai dapat satu persamaan. Ada orang dapat? Okey, bagi tips lebih sikit. Amira Naswa, berapa ini? 90 darjah. Okey, ini 90 darjah. Berapa panjang dia? Ataupun berapa tinggi dia? X tambah 3. Okey, S tambah 3. Berapa panjang ini? Tak boleh lagi. Berapa panjang ini?
Itu yang kita guna yang punca kuasa tu cikgu. Yang A tambah B sama dengan C tu. A tambah B sama A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ya, betul. Teorem Pythagoras. Okay, kita akan gunakan rumus ini. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, katakan inilah A, inilah tempat B, inilah tempat C. Boleh ya? So B kita ada, C kita ada, A. A. Kita conteng sampai tak boleh baca. Okay, ini tempat A, ini tempat B, ini tempat C. Tapi sekarang masalahnya kita tak tahu nilai A tau. Siapa tahu? Siapa tahu? Cikgu kalau tolak je. Cikgu. Apa tolak apa? Dapat S tambah 1 cikgu. Tapak S tambah 1. Macam mana tapak dia? Saya ambil 2X tolak X dengan 3 tolak 2. Ya, kita ambil yang panjang ini, tolak ini, okay? Boleh 2S tambah 3 ini, pergi tolak S tambah 2, kita dapatlah ini. Lepas itu gunakan teorem Pythagoras untuk sambung. Boleh ya? Dapat idea sudah? Okey, soalan 3. Lagilah nak bercerita ni. Okey. Raja menunjukkan seorang lelaki sedang melontar peluru. Lontaran peluru itu menghasilkan fungsi kuadratif. Ini soalan berkaitan dengan fungsi kuadratif. Okey. Dan soalan tanya, apakah nilai P dan Q? Tengok tahu. Di mana letaknya P dan Q dalam graf ini? Fungsi ini bentuk apa? Fungsi ini bentuk apa? Bakis, fungsi ini bentuk apa? Graf masam titik maksimum. Graf masam titik maksimum. Bukan. Okey, boleh. Okey, graf masam titik maksimum. Okey, yang fungsi kuadratif yang pagi ini bentuk apa? Bentuk arm, bentuk pindasan, bentuk vertex. Vertex. Bentuk vertex selalu ada kaitan dengan Titik maksimum. maksimum awal lah kan? Ikut graf ini, ikut fungsi ini, apakah titik maksimum awal? P. P, Q. Ikut graf, mana letaknya titik maksimum awal nampak? Apa Dekat koordinat dia dari graf? 2, 1.7. Okey, kalau sekarang cikgu tanya apakah nilai P dan Q, boleh jawab? Boleh. Okey. Okey, B. Cari ketinggian peluru pada ketika ia terlepas dari tangan lelaki itu. Sebenarnya apa yang ditanya oleh soalan ini? Mana tempat dia? Soalan ini sebenarnya tak susah tau. Dia susah sebab dia bercerita aja. Sebenarnya mana tempat yang dimasukkan oleh dia? Kalau istilah matematik ialah apa? Istilah matematik ialah apa? Ada ni? Cuba tengok gambar sorry. Titik maksimum. Bunyi dia, cari ketinggian peluru pada ketika bila peluru itu dia terlepas dari tangan lelaki itu. Tengok tangan lelaki itu di mana? Adakah tangan lelaki itu di sini? Tak kan? Di mana? Tempat itu ada satu nama. Istilah matematik dia? Oh, cari pintasan X ke? Tangan dia dekat pasi X ke? Kaki dia di pasi X lah. Y. Pindasan Y. So soalan ini sebenarnya tengah tanya kamu apakah pindasan Y. Dan awak sudah belajar kan? Kalau awak ada bentuk ini, selepas awak jawab A, awak ada P, awak ada Q, awak nak cari pindasan Y, sudah belajar kan? Itu soalan. Soalan yang sudah bercerita. Di mana dia nak tanya pindasan Y tapi dia tak bagi jelas. Dia bercerita.
So kamu kena faham lah mana tangan lelaki tu untuk tahu itu tempat di pasir. Memang pernah ada satu pula tanya pindasan S. Waktu itu main golf. Main golf, bola ada di pindasan S. Ini peluru bola di pindasan Y. Okay. Tak payah risau pula cikgu, golf tak hati main. Dia akan bagi gambar aja soal kena nampak benda itu di mana. Soalan matematik tidak akan uji awak. Oh cikgu, peluru tak tahu macam mana ronda. Tak tahu macam mana ronda pun boleh main punya. Okey, soalan 4. Okey, masa saya sebenarnya sudah habis. So, kalau siapa ada hak awak nak keluar, awak boleh keluar. Tapi cikgu akan bimbing soalan 4 ini. So, kalau siapa ada masalah, awak nak leave, awak boleh leave. Nanti awak tengok YouTube link untuk bahagian belakang lah tentang ini. Sebab saya rasa soalan ini, kalau cikgu tak bimbing awak, agak suka untuk kamu dapat jawapan dia. Sebab cikgu sendiri pun ambil masa lama study ini baru dapat idea. Okey ya? Kamu tengok soalan ini lagi canggih lah gambar raja dia. Okey, raja menunjukkan sebuah jabatan disokong oleh binaan berbentuk parabola. Iaitu yang warna merah itu Okey, diberi persamaan binaan berbentuk parabola itu adalah ini. So yang dia cakap ini yang dia cakap ini hanya bahagian atas ini saja. Maksudnya awak tengok ini saja. Ini saja. Dan sebenarnya ini 3 dimensi. Alamak. Alamak. Dia jalan sudah. Sekejap. Pergi. Taulah apa jadi. Sekejap. Boleh tulis lagi. Saya tak nak bagi cikgu tulis. Kejap, cikgu kena keluar masuk balik. Dah terlalu berat untuk dia. Kejap. Jangan pergi. Okay. Sini. Okay, ini ya. So, yang dia masuk ini hanya awak kena bayangkan dalam keadaan 2 dimensi Lepas itu, mungkin cikgu lukis semula gambar raja dia dalam 2 dimensi lah. So, maksudnya kita ada satu jambatan. Tak nak bagi cikgu tulis. Kita ada satu jabatan. Alamak. Adakah nak suruh saya draw? Draw. Draw pun dah nak. Kamu tengok Modi sebab saya buka file baru. File ni sudah tak tahu dah berat sangat tu. Okey. So kalau kamu tengok soalan dia, kejap. So maksudnya macam ini. Sekarang kita ada jabatan itu yang warna merah. Cikgu pakai warna merah sama dengan gambar raja. Ini jabatan tu. Dan jabatan ini fungsi dia ialah Y sama dengan negatif 1/1000 X kuasa 2 tambah 4. Lepas itu dia kata jarak antara dua hujung lengkung yang terletak di atas jambatan itu ialah 400 meter. Maksudnya ialah inilah hujung jambatan tu. So jarak antara mereka 400 meter. Lepas tu tinggi jambatan itu dari tanah ialah 5 meter. So kalau kamu tengok gambar raja dia, kalau kamu tengok gambar raja dia, kalau kamu tengok jambatan ini dia bukan terus bina di atas tanah. Dia ada ini. Dia ada benda untuk tinggikan jambatan tersebut lah.
Biasanya benda ini mungkin sebab dia bawah itu laut kot. Dia ada benda macam ini. So maksud dia ialah tinggi ini 5 meter. Tinggi ini 5 meter. Okay. So maksudnya, balik kepada gambar raja saya, cikgu kena buat bahagian bawah inilah. Okay, bahagian bawah ini baru tanah kamu. Ini baru tanah kamu. Sini 5 meter Sini 5 meter. Okey, lepas itu cari tinggi maksimum binaan tersebut daripada tanah. So yang ditanya oleh soalan, okey, tinggi maksimum. So kita mesti cari tempat yang paling tinggi sampai tanah. Ini ialah tempat yang ditanya oleh soalan. Ini bunyi soalan ini. Okey, lengkung merah ini boleh diwakili oleh persamaan Y sama dengan negatif 1/1000 S kuasa 2 tambah 4. Okey, dua hujung itu jarak dia 400 meter. Dari tanah ada 5 meter. Sekarang dia nak tinggi maksimum itu. Okey. So untuk jawab soalan ini, kamu tahu ke pasi S dan pasi Y letak di mana? Tahu? Nak cari siapa ni nak jawab soalan saya? Siapa lagi belum panggil? Haras, tahu ke di mana letaknya pasi S dan pasi Y? Semua orang sudah kena panggil sudah kan? Oh, arah hilang. Ilya tahu? Ilya pun hilang. Siapa lagi ada dengan saya? Tak kot. Okey. Yang cakap Ilya. Okey. Awak ikut saya lah sebab soalan ni mungkin susah sikit. Okay. So kita kalau setakat tengok gambar raja ini, sebenarnya gambar raja ini tidak bagi maklumat di mana letaknya pasi X dan pasi Y. Dan kamu jangan pandai-pandai pergi buat keputusan sendiri. Cikgu, oh itulah tempat. Okay. Ada orang dia suka hati aja. Cikgu, inilah pasi X, inilah pasi Y. Tak boleh. Kalau awak salah buat keputusan, habis semua. So apa yang kita boleh buat ialah cuba kita lakarkan graf ini. Y sama dengan negatif 1/1000 X kuasa 2 tambah 4. Kita cuba lakarkan graf ini, macam mana keadaan dia. Okey So Ilya kita buat bentuk macam mana? Bentuk masam. Okey, bentuk masam. Okey, lepas tu next yang kita tengok pindasan X. Masuk kalkulator saja sebab kita nak cepat sikit. Okey, masukkan kalkulator nak tahu pindasan X. Cikgu, kalau dia bagi perpuluhan? Tak boleh tukar kepada dia bagi 20 punca kuasa 10. 20 punca kuasa. So maksudnya berapa perpuluhan? Okey, tak apalah. Apakah perpuluhan dia? Bagi saya jawapan nombor perpuluhan tu. 63.246. 246, 25 kita bagi 2 tempat perpuluhan cukup. Satu lagi? Satu lagi negatif 63.25. So maksudnya kita ada dua pindasan X. So cikgu akan lukis pasi X di sini. Di mana nombor ini ialah negatif 63.25. Ini positif 63.25. Boleh? Okey, sebelum cikgu nak labelkan pindasan Y, di mana letaknya pasi Y yang logiknya? Kat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah sebab dua nilai ini sama. So kita cari tempat tengah-tengah dia. Ataupun tempat maksimum dia. Okey, cikgu rasa cikgu pernah beritahu kamu kan? Sebenarnya graf itu awak akan nampak titik maksimum, titik minimum akan ada betul-betul di pindasan Y dia kalau B awak kosong. Tak, ini soalan B dia kosong. Boleh So ini tempat, okey, lepas tu kita pergi kepada pindasan Y. So apakah pindasan Y kita? Ilya? Apakah pindasan Y kita? 4. Okey. So tinggal satu lagi iaitu apakah titik maksimum kita? 04.
Nah, sebenarnya soalan ni awak nampak sudah. Jawapan dia ialah 04. Tapi kalau siapa rasa, cikgu betul ke? Tak payah ke buat pengampunan kuasa 2? Kalau awak risau, awak pergi buat. Kalau awak risau, awak pergi buat. Okay, kita buat untuk kawan kamu. Nombor besar, you tak ada masalah kan? Okay, langkah pertama, pastikan A positif. 1/1000. Negatif kena besar. Okay. Oh, Okay. Sekarang kurungan yang apa? X. Ni nak cari titik maksimum tu ke? Kita nak cari titik maksimum. Kita buat pengampunan kuasa 2. So mula-mula sebab A kita bukan 1 kan. So kita tarik dia keluar jadi faktor sepunya. So dalam tu ada apa? Lupa ke? Tiba-tiba saya blank. Okay, apa? Pergi tengok nota untuk pengampunan kuasa 2. Ataupun siapa kalau boleh tolong, boleh sambung sebab tiba-tiba Ilya blank sudah. Cari nota dulu. Cikgu nak tanya. Kan cikgu cakap tadi B je tu kosong kan? Nak dapat yang P yang patutnya dekat situ tu kan B bahagi 2A. Kosong bagi 2 lah. Kosong? Okay, tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk bawah itu. Okay. Ini settle dulu. Atas itu settle dulu. Bila awak tarik negatif 1000 keluar, awak dapat apa dalam kurungan? Nanti baru cikgu terangkan kalau B kosong apa berlaku. Atas ni dulu. Langkah 1 dulu. Kenapa? Yang contohnya kalau kita ada soalan ni. 2S kuasa 2 tanpa 4S tolak 5. Awak tarik 2 keluar. Ini S kuasa 2 tanpa 2S tolak 5 per 2. Ini langkah 1 kita kan? Apa kerja ini? Kenapa? Sebab nampak negatif 1/1000 takut. Yang ini erti buat? Ilya ingatlah? Tak ingatlah? Masih ada orang dengan saya ke? Saya sudah sok sendiri. Ramai lagi dengan saya. Takkanlah satu pun tak ingat. Kamu jangan takut dengan nombor besar. Kerja serupa je. Kalau waktu itu A awak bukan 1, ialah 2. Macam mana awak buat sekarang pun itu cara awak buat. Hanya nombor itu besar. Tindakan adalah sama. Macam mana, waktu ini contoh ini. Bila awak tarik 2 sebagai faktor sepunya, awak buat apa? Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2 kan? So sekarang kalau awak tarik negatif 1/1000 keluar, apa yang awak perlu buat? Bahagi negatif 1/1000. Berapa apa? Dapat negatif 4000. 4000. Kerja serupa, jangan risau. Kerja serupa. Hanya nombor itu besar aja. Kuasa 2 saya hilang. Boleh ya? Kita pergi kepada langkah seterusnya. Negatif per 1000 kurungan X kuasa 2 tolak. Boleh? So, untuk atas ini, apakah B awak? Kita kan ambil nombor ini bahagi 2 kuasa 2 kan? Sekarang apakah nombor B awak? Siapalah tolong. Cikgu ambil yang negatif 4000 bahagi 2 kan? Negatif 4000 ialah C. Mana B? B. Itu C awak. Kamu ambil B yang pergi buat bahagi 2 kuasa 2 kan? Yang C tu kenapa apa nanti? Halo? Kamu punya pengampunan kuasa 2 semua sudah hilang ke? Kita ulang kaji dulu dengan nombor yang lebih selesa punya. Sebab nombor besar pun awak pening. Y sama dengan 3S kuasa 2
tambah 9S tolak 5. Okey, langkah pertama, tarik 3 sebagai faktor sepunya. So, apa yang awak buat? X kuasa 2 S kuasa 2 tambah 3X tolak 5/3. Okey. So kamu nampak tindakan kamu ialah awak akan bahagi dengan faktor sepunya yang awak tarik keluar itu. Okay. So kalau awak tarik 3 keluar, awak bahagi 3. So sama dengan atas lah. Kalau awak tarik negatif 1/1000 keluar, awak bahagi negatif 1/1000. Walaupun sangat tak selesa dengan dia sebab nombor sangat besar. Tapi tindakan serupa. Okey, lepas tu langkah kedua. Langkah kedua kan kita buat benda ini. So cikgu pun sudah tulis atas ini ya. Cikgu satu atas ini. Okey, lepas itu apa yang kita akan buat? Kita ambil B bahagi 2 kuasa 2. So sekarang kerja yang serupa juga. Untuk ini, apakah B kamu? Kalau sekarang suruh awak tekan kalkulator, A awak apa? B awak apa? C awak apa? B kosong. B kosong, kosong lah. Buat kerja yang sama. 0 bahagi 2 Kosong. kosong. Okey, untuk kosong terpulang lah. Awak nak tulis tambah kosong ke, awak nak tulis tolak kosong sesuka hati awak lah. Kemudian kuasa 2 Kosong. kosong. Buat kerja yang serupa. Buat kerja yang serupa. Okey, lepas itu, apa yang awak buat kehadap nilai ni? C awak, Ambil terus. awak ambil terus. So, kita pun ambil terus. So, kita pun ambil terus. Negatif 4000. Okay? So, cara serupa. Okay, hanya macam cikgu katalah, awak sangat tak selesa dengan dia sebab nombor itu sangat besar. Tapi sebenarnya kerja kita adalah serupa. Okay, lepas tu kita pergi ringkaskan. Kita pergi ringkaskan. Negatif 1/1000 S. So sini kalau takut nanti tak boleh baca, awak masih kekalkan dia lah supaya senang baca. Okey, negatif 4000 tolak kosong. Negatif 4000. Negatif 4000. Okey, kembangkan. Kembangkan. Negatif 1/1000 kurungan S tambah kosong kuasa 2 tolak tambah 4. Tambah 4. So, itulah awak dapat titik ini. 0, 4. Kosong kita tak payah ubah tanda lah sebab kita tak akan tulis negatif kosong. Kita hanya akan tulis kosong. Okay? So, buktikan sama dengan cadangan kita tadi kata tempat ini ialah 04. Tempat ni 04. Okay, so sekarang ini gambar raja yang awak lukis. Cuba tengok balik atas sini. So sekarang awak nampak tak di mana letaknya pasi X? Pasi Y dulu. Di mana letaknya pasi Y? Di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah itu. Okey, yang ini yang ayah tak boleh, dia tak bagi saya. Okey, so yang ini yang ini cikgu akan letak di sini. Sebab dalam gambar raja tadi cikgu nampak pasi Y melalui titik maksimum. So sekarang cikgu akan move pasi Y saya melalui titik maksimum jambatan itu juga. Jambatan ke? Benaan itu. Benaan, bukan bagi jambatan seluruh. Okay, benaan tersebut. Okay, mana letaknya pasi X? Cikgu gerakkan garis, awak suruh saya berhenti. Di mana letaknya pasi X? Sekejap. Rumah. Bagi dia tebal sikit, awak senang tengok. Okey Cikgu gerak daripada bawah. Kalau sudah sampai, cakap
Dah? Okay. Kalau awak berhenti di sini, berapakah jarak ini? Kejap ah. Berapakah jarak ini? 400. Ikut gambar raja awak, berapa jarak ini? 400 ke? Tak. Tak. So, adakah itu kedudukan pasi X? Bukan. Bukan. So, nak gerak ke atas ke bawah lagi? Ke atas. Ke atas. Okey tu. Okay. Janji kurang daripada 400 lah kan? Okay. Janji kurang daripada 400. So, dengan ini, dengan sebab awak ada lakaran graf, awak tahulah inilah kedudukan pasi X dan pasi Y. Inilah kedudukan pasi X dan pasi Y. Okey, sekarang baru kita tengok macam nak jawab soalan ini. Okey, cuba hantar ini ke bawah. Okey, kita concentrate gambar raja ini ya. Ini cukup puan ah. Okey. So, macam mana kita nak cari? So, sekarang gambar raja kita tahu ini 4. Cikgu labelkan maklumat yang kita tahu Tempat ini ialah 4. Tempat ini negatif 63.25 25. Ini 63.25. Okay, yang last. So macam mana? Idea? Ada idea? Ayo. Okay. Tanya kamu. Ya, semua kena bimbing. Ini berapa? 4. 4. Ini berapa? 5. 5. Ini berapa? Tahu? Tak. Tak tahu. So, untuk tahu dia, cikgu perlu tahu koordinat ini. Betul tak? Kalau saya tahu koordinat Y dia, saya akan tahu dia berapa. Betul? Contoh. Kalau nanti cikgu kira, cikgu tapak ini ialah negatif 3. Maka berapa panjang warna biru itu? 3. 3 lah So maksudnya sekarang saya perlu cari apakah koordinat tempat itu. Apakah koordinat tempat itu? So untuk koordinat itu, apa yang awak tahu? Panjang dia tu 400. Panjang 200, tapi saya nak koordinat. Dengan kita tahu panjang itu 400, awak tahu koordinat X ke awak tahu koordinat Y? 400 koordinat X, 5 koordinat Y. Lain Okey, bukan. Awak tengok dulu awak punya pasi di mana? Bukan. Jaga pasi awak. Pasi awak di mana? Pasi awak, nampak pasi awak di mana? Cukup padanlah garis-garis yang tak pakai banyak-banyak itu. Pasi S awak di sini. Pasi Y awak di sini. Adakah ini terus merupakan macam awak cakap, cikgu, ini ialah 400, ini ialah 5. Logik ke? Tak. Okey. Fikir balik. Ini common sense kamu, pengetahuan am kamu saja. Berapa, cikgu bagi tips lah. Tak ada kaitan dengan 5 sebab sumbangan 5 sebenarnya di sini. Awak tahu ini 5. Awak tahu ini 4. Sumbangan mereka di situ. Pindasan Y memberitahu awak ini 4. Tinggi ini memberitahu itu 5. So 2 ini tak pakai sudah. 4, 5 tak pakai.
400 meter ini yang sumbangan dia. 400 meter ini. Dia ada kaitan dengan koordinat X ke? Dia ada kaitan dengan koordinat Y. Siapa dapat idea? 400 meter ini. Koordinat X. Dia ada kaitan dengan koordinat S. Sebab kita bawa ke atas macam ini kan. Awak tahu itu ialah 400. So, berapa koordinat S untuk titik yang cikgu plot tadi? 400 ke? Seluruh itu 400. Pasi Y di tengah-tengah. 200? Ya. Nilai ini sepatutnya ialah 200 dan tempat ini sepatutnya ialah negatif 200. Baru kamu dapat jumlah dia 400. So kita tahu koordinat ini ialah 200. So kalau saya nak tahu koordinat Y, macam mana? Awak ada koordinat S, awak nak cari koordinat Y. Masukkan X dalam persamaan tu. Kamu masukkan S ke dalam persamaan ini, so bolehlah dapat nilai Y. Bila awak dapat nilai Y, awak dapatlah berapa tinggi kawasan biru ini. So lepas tu boleh cari tinggi tinggi maksimum binaan tersebut daripada tanah. Tambah sajalah 3 nombor itu. Boleh? Nampak idea dia? Okay. So nanti awak cuba buat ya. Soalan ini kamu jangan susah hatilah. Memang soalan ini agak sukar. Awak nampak cikgu sekarang terang macam elok saja. Sebab cikgu pun sudah